Hey guys, apa khabar korang semua? Nama saya Amuruddin Ibrahim. Kepada yang baru jumpa channel ni, selamat datang saya ucapkan. Dan kepada yang dah subscribe dan tengok video-video saya lain, thank you so much. Jadi dalam video kali ni, kita nak kongsikan ataupun kita nak bercakap tentang Go Plus daripada e-wallet Touch 'n Go. First time saya dengar pasal features daripada e-wallet ni, saya rasa macam amazing gila, wow gila kan. Kalau macam sebelum ni, orang menggunakan e-wallet hanya untuk buat transaction dekat kedai-kedai, bayar petrol dan sebagainya kan. Tapi hari ni, dengan adanya Go Plus yang dilancarkan oleh Touch 'n Go e-wallet ni, pengguna-pengguna bukan sahaja boleh membuat transaction seperti biasa, tetapi pengguna boleh menjana income ataupun menjana pendapatan daripada e-wallet tersebut. So siapa tak nak kan kita cakap macam goyang kaki tapi still dapat duit kan. Jadi yang untuk belum tahu, minggu lepas Touch 'n Go telah diisytiharkan sebagai patuh syariah. So maksudnya dah syariah compliance lah. So orang Islam yang sebelum ni macam ragu-ragu nak menggunakan features Go Plus ni, so korang boleh gunakan sekarang sebab dia dah syariah compliance. Saya rasa ramai dalam kalangan kita yang macam excited dengan announcement tersebut. Ramai juga yang saya expect akan menggunakan these features. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Jadi untuk yang belum tahu, sebenarnya Touch 'n Go e-wallet ni sebenarnya adalah milik 100% CIMB Holding Groups. Jadi tentang bagaimana Go Plus ni boleh menjana pendapatan daripada e-wallet tu sendiri, sebenarnya dia menggunakan features yang ada dalam CIMB tu sendiri. Dan untuk Go Plus ni, antara dana yang dia gunakan daripada CIMB ni adalah kita panggil sebagai Principal e-Cash Fund. Dan disebabkan dana ni dah diisytiharkan patuh syariah, so whatever features yang ada dalam Go Plus ni, kita boleh cakap sebagai patuh syariah lah. Jadi sebenarnya apa e-Cash Fund ni? Okey, untuk orang yang belum tahu, sebenarnya e-Cash Fund ni kita boleh cakap sebagai, sebenarnya dia dikategorikan sebagai unit trust. Kalau macam kita tahu, sebelum-sebelum ni bila orang cakap pasal unit trust, the only instrument ataupun the only asset yang kita tahu adalah unit trust ni invest dalam pasaran saham ataupun invest dalam bond, sukuk dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya money market fund ni ataupun e-cash fund ni sebenarnya ia juga adalah salah satu asset class dalam unit trust tu sendiri. Antara sebab kami sebagai konsultan ni jarang bercerita berkenaan dengan unit trust ni, salah satunya sebab apabila klien ataupun apabila orang invest melalui market fund ni, sebenarnya konsultan tersebut tak mempunyai ataupun tak mendapat sebarang commission, sebarang direct commission. Jadi itu saya rasa antara sebab yang menjadikan bahawa e-cash fund ni tak menjadi famous dalam kalangan konsultan-konsultan dekat luar sana. Selain daripada itu juga, bila kita cakap pasal money market fund ni, pulangan untuk dana ni sebenarnya tak adalah banyak sangat. In fact sebenarnya lagi rendah daripada ESB ataupun tabung haji. So itu jugalah menjadi penyumbang kenapa kita jarang mendengar berkenaan dengan money market fund ni dekat luar sana. Jadi sebenarnya bagaimana money market fund ni ataupun e-cash fund tadi menjana keuntungan untuk diberikan kepada pengguna e-wallet ni? Okey, untuk yang belum tahu, sebenarnya dalam tu dia mempunyai beberapa komponen ataupun beberapa instrumen yang lain. Antaranya adalah bond, dalam tu juga ada cash ataupun foreign currency. Dan semua aset-aset ni kita boleh cakap sebagai very low risk lah, maksudnya risikonya sangat rendah. Antara cara bagaimana money market fund ni making profit ataupun membuat duit adalah melalui pertukaran mata wang. Setiap hari sentiasa akan ada kita cakap pergerakan mata wang asing kan. Jadi salah satu cara bank membuat keuntungan adalah melalui kenaikan ataupun penurunan mata wang asing itulah. Dan kedua adalah bila kita cakap pasal money market fund ni, bond ataupun suku ataupun pinjaman yang ada dalam tu kita boleh cakap sebagai low risk punya pinjaman dan juga very high rating. So maksudnya whatever pinjaman yang diberikan kepada bank, kepada maybe negara ataupun kepada syarikat-syarikat dekat luar sana, syarikat-syarikat ataupun negara-negara tersebut akan confirm membayar pulangan ataupun membayar pinjaman tersebut secara berkala. Dan ada juga pinjaman-pinjaman tersebut sebenarnya memberi pulangan ataupun memberi keuntungan secara harian dan juga bulanan. Sebab itulah bila kita cakap pasal money market fund ni, dia lebih fleksibel dan juga lebih liquid bila kita bandingkan dengan aset-aset kelas yang lain seperti stok. Dan melalui pulangan harian dan juga bulanan tadilah bagaimana Go Plus ni mampu memberikan pulangan kepada penyimpan-penyimpan ataupun pengguna e-wallet dia pada hari ini. Macam tadi saya ada ceritakan the ultimate features ataupun ultimate advantage money market ni adalah, pertama adalah dari segi kecairan dan juga kedua adalah dari segi flexibility. Untuk orang-orang yang belum tahu, kalau macam kita cakap kita invest dalam pasaran saham ni, untuk kita cash in whatever pulangan kita dekat pasaran saham tu, biasanya kita mengambil masa dalam 5 ke 6 hari untuk duit tersebut masuk dalam kita punya bank. Tetapi bila kita ambil contoh e-cash fund ni, sebenarnya proses transaksi tersebut mengambil masa 1 atau 2 hari sahaja. Dan kalau macam kita tengok, untuk orang yang familiar dengan simpanan tetap ataupun untuk orang yang familiar
berbeza dengan fixed deposit. Fixed deposit sendiri mempunyai beberapa kekangan. Antaranya adalah bila kita simpan duit kita tersebut kepada bank, bank akan memberikan return sekitar dalam 2 ke 4% kan. Tapi kita ada tempoh masa untuk simpanan tersebut kita panggil sebagai matang. Katakanlah untuk orang yang ingin menggunakan wang tersebut dalam tempoh masa sekejap. So dia terpaksa mengeluarkan duit tersebut di dalam tempoh matang tersebut. So ini menyebabkan penyimpan ataupun pendeposit tersebut terpaksa, pertama adalah terpaksa membayar penalti. Biasanya bank akan kenakan penalti lah. Sebab kita melanggar perjanjian, sebab kita keluarkan sebelum sampai tarikh matangnya. Dan kedua adalah bila kita cakap pasal fixed deposit ni, bila kita keluar sebelum tarikh matangnya, kita silap-silap hari bulan kita tak dapat pun pulangan ataupun kita panggil sebagai kupon yang dijanjikan kepada bank. Maksudnya kita simpan setahun ataupun 6 bulan tu, kita simpan secara sia-sia. Dah lah kena bayar penalti lagi kan. So itu antara sebab kenapa bila kita bandingkan dengan money market dengan fixed deposit ni, ada certain orang dia prefer money market ni instead of fixed deposit. Dan untuk flexibility pula, macam saya cakap tadi, dalam money market fund ni sendiri dia mempunyai beberapa asset class yang lebih kecil, seperti cash, foreign currency, bond, dan juga high rating sukuk dan sebagainya. Disebabkan dia adalah fleksibel, so fund manager tersebut mempunyai kita cakap sebagai decision making. Dia boleh buat keputusan untuk on that particular day, mungkin dia nak lebihkan portion ke dalam foreign currency berbanding dengan bond. Sebab apa, mungkin hari tu foreign currency punya exchange adalah sangat tinggi. So bank lihat benda tu sebagai satu profit kepada mereka. So dia naikkan portion foreign currency tadi berbanding dengan portion-portion yang lain. Begitu jugalah sebaliknya lah, let's say katakanlah kemudian hari bond dilihat lebih untung, so portion kepada bond tu adalah lebih sikit. Jadi pendapat saya kekuatan money market fund ni adalah dua elemen tadi, kecairan dan juga flexibility. Jadi saya rasa enough ataupun cukup setakat tu kita bercerita tentang fakta dan juga prinsip money market ni. Jadi part yang paling best adalah kita nak tahu berapa sebenarnya income ataupun pendapatan goyang kaki kita yang kita boleh dapat daripada GoPlus ni sendiri. So jom. Okay, sebelum tu saya nak highlight satu perkara tentang GoPlus ni. Mungkin ada dalam kalangan kita yang akan terlepas pandang dan sebagainya kan. Sebenarnya GoPlus ni kita mempunyai limit berapa banyak yang kita boleh simpan dalam GoPlus tersebut. Kalau macam kita tengok dalam website GoPlus ni ataupun dalam website Touch 'n Go ni, kita sebenarnya pertama kita mempunyai limit sebanyak RM9,500 sahaja. Korang tak boleh macam nak demand lebih ke ataupun nak simpan lebih daripada amount ni. Okey, tak boleh. Itu adalah limit yang ditetapkan oleh GoPlus setakat ni lah. Saya tak tahu in future dia akan increasekan atau tak, tetapi for the time being based on maklumat yang kita baca dalam GoPlus ni, itu adalah limit maksimum yang kita boleh simpan. Kedua adalah had nilai aset bagi fund ni adalah sebanyak RM5 bilion sahaja. So once capacity ataupun jumlah 5 bilion ni dah penuh, jadi korang dah tak boleh invest ataupun masuk ke dalam dana ni. Sama ada korang dah invest 9,500 tadi ataupun dana tu dah capai cap dia. So whichever come first, so that's the cap. Hopefully benda ni jadi crystal clear untuk orang yang belum tahu. So kita akan pergi kepada calculator. Jadi this is the calculator. So kita nak kira actually berapa banyak yang kita boleh dapat daripada GoPlus ni. Okay, kalau macam kita tengok tadi, based on setakat yang saya tengok ni, rate of return yang dinyatakan dalam GoPlus ni adalah sebanyak 1.43% per annum. So maksudnya dalam tempoh 12 bulan ataupun dalam tempoh setahun, that is the dividend, kita boleh cakap sebagai dividend ataupun profit yang kita akan dapat. Jadi 9,500 tadi, bila kita kali dengan 1.43%, sebenarnya jumlah yang korang akan dapat setahun adalah sekitar dalam RM135.85. Lebih kurang dalam RM136 lah. Ini adalah korang akan dapat ni dalam keadaan korang simpan untuk tempoh 12 bulan ataupun untuk tempoh 365 hari. Jadi katakanlah korang simpan less than that, so korang akan dapat lagi kurang lah. Untuk orang yang macam belum familiar tentang unit trust ni, dia sebenarnya memang akan ada management fee. Kita cakap sebagai kos pengurusan dana. Jadi dalam website ni, kalau macam kita tengok, management fee yang dikenakan kepada pin deposit ataupun pengguna GoPlus ni adalah sebanyak 0.45% untuk management fee dan 0.65% untuk trustee fee. Jadi bila kita campur kedua-dua fee ni, total fee yang kita akan dikenakan adalah sebanyak 0.48%.
Jadi sebenarnya nilai bersih ataupun dividen bersih yang kita dapat adalah 1.43% tadi. Kita tolak dengan 0.48%. Jadi kita akan dapat sekitar dalam 0.95% sahaja. Jadi itu adalah kita cakap net profit ataupun net rate profit yang kita akan dapat sebagai pendeposit ataupun pelabur dalam Gold Plus ni. Jadi kita akan kali lagi sekali 9,500 kita akan kali dengan 0.95%. So kalau korang tekan kalkulator, korang akan dapat sekitar dalam RM90.25. Lebih kurang dalam RM90 lah. So itu adalah nilai sebenar yang korang dapat by the end of the year. By the end of 12 month ataupun selepas 365 hari korang menyimpan dalam Gold Plus ni. So berbaloi atau tak, korang decide sendiri. Korang lebih tahu apakah status keuangan korang sendiri dan juga penggunaan korang sendiri. Bagi saya, untuk orang yang betul-betul nak mencari instrumen yang sesuai untuk mengembangkan duit simpanan mereka, untuk mengembangkan duit gaji mereka dan sebagainya, sebenarnya kita ada aset-aset ataupun sebenarnya kita ada instrumen yang lebih baik. Antaranya kita boleh simpan dalam ESB ataupun tabung haji ataupun unit trust ataupun sekarang ni Wahid Invest. Dan untuk orang yang macam jenis high risk taker sikit, dia boleh simpan dalam Luno, beli cryptocurrency macam Ethereum dan sebagainya. Untuk orang yang belum invest dengan Luno, saya ada sediakan link dalam video description di bawah. Dan saya ada buat satu video khas tentang bagaimana untuk kita melabur di Malaysia. Korang boleh tekan link kat sini. Jadi bila kita dah buat pengiraan tadi dan kita dah tengok beberapa highlight dan juga fakta berkenaan dengan Gold Plus ni, sebenarnya Gold Plus ni untuk siapa? Okey, sebenarnya saya boleh katakan adalah Gold Plus ni adalah untuk, pertama adalah untuk orang yang mencari instrumen yang very liquid, yang dia nak merasa gaji ataupun dia nak merasa pulangan secara harian. Walaupun mungkin tak banyak, tapi dia suka mendapat pulangan tersebut. So the first one itu adalah orang yang ataupun golongan yang saya recommend. Okey, kedua adalah untuk orang yang menggunakan Touch 'n Go e-wallet ni adalah sebagai salah satu method pembayaran dia bila dia lalu tol, highway dan sebagainya. So untuk mengelakkan kita kena top up secara frequently, korang boleh menggunakan features Go Plus ni. Kalau macam kita tengok, untuk orang yang macam invest dengan Go Plus ni, let's say katakanlah dalam Touch 'n Go e-wallet korang tu tak ada duit. Jadi bila kita nak bayar tol apa semua, e-wallet ni boleh deduct daripada Go Plus kita tu. So tak perlulah kita nak top up secara frequently dalam kita punya Touch 'n Go tadi. Kita boleh guna asset ataupun kita boleh guna dana daripada kita punya Touch 'n Go tadi. Dan golongan seterusnya yang sesuai menggunakan Go Plus ni adalah untuk orang-orang yang macam nak mencari a very short term punya return. So maksudnya mungkin dia nak simpan ataupun dia nak parking duit dia sebanyak 9,500 tu dalam Go Plus ni, instead of dia pergi kepada FD yang ada tempoh matang dan sebagainya kan. So daripada dia simpan kat FD, mungkin dia ada alternatif yang lain untuk disimpan dalam Go Plus ni. So at least duit dia 9,500 tadi dalam tempoh sebulan bolehlah berkembang juga kan, kalau dibandingkan dengan dia just simpan dekat bank dan sebagainya. So that's the cash ataupun between the line berkenaan dengan Go Plus ni. Biasanya benda-benda yang kita dengar macam menarik ni apa semua, better kita buat kita punya study sendiri ataupun kita buat penyelidikan sedikit supaya kita betul-betul faham dan juga clear tentang instrumen yang kita bakal guna tu. Kita selalu duk dengar orang dapat untung berlipat-lipat kali ganda dalam tempoh sebulan, 2 bulan kan. Dia, sama ada dia simpan dalam saham ataupun dia simpan dalam kripto dan sebagainya. Tetapi jarang kita dengar ataupun jarang orang cerita berapa ramai orang telah terciduk disebabkan mungkin sebab gelojoh ataupun mungkin sebab tak sabar dan sebagainya kan. So sebab tu macam saya cakap tadi, study first sebelum kita study dan juga selidik dahulu sebelum kita memilih mana-mana instrumen yang kita nak invest ataupun yang kita nak simpan apa semualah. So tu je perkongsian saya dalam video kali ni. Hopefully korang enjoy dan mendapat manfaat daripada video kali ni. So kita jumpa lagi untuk masa akan datang. Jumpa lagi. Bye.